Hai semua, kita akan bermula sebentar lagi ya. Kita akan tunggu semua partisipan masuk dahulu ya. Okey, hai. Selamat datang ke webinar kita pada hari ini. Okey, ini merupakan webinar pertama kita pada tahun 2021 yang dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh LiveJam. Tajuk kita pada hari ini ialah pengenalan kepada analisa teknikal dan indikator. So bagi yang ingin mengetahui tentang analisa teknikal dan indikator yang lebih lanjut, kita akan mengupas isu ini dengan lebih mendalam. Okay, sebelum tu saya akan bacakan disclaimer. Okey. Segala informasi dalam webinar ini semata-mata untuk pembelajaran sahaja dan segala mengenai jual beli ataupun trading investment advice tidak boleh termasuk dalam webinar ini. Okey, saya akan memberi pengenalan kepada speaker kita pada hari ini, iaitu Encik Muhammad Shazani. Okey, Muhammad Shazani merupakan pakar pelaburan dalam salah sebuah institusi pengurusan kewangan, yang di mana beliau akan memberikan nasihat dan idea pelaburan berdasarkan pandangan penyelidikan dalaman dalam memberikan perkhidmatan perangkaan portfolio. Encik Shazani juga merupakan pengasas Facebook page yang famous juga, Bicara Bursa. Okay. Encik Shazani juga mempunyai pengalaman selama 7 tahun dalam pasaran saham dan 4 tahun pengalaman mengajar kepada lebih 500 pelabur dan lebih 30 seminar dan webinar. Hebat Encik Shazani ya. Okey, tanpa kita melengahkan lagi, saya akan serahkan webinar ini kepada Encik Shazani. Encik Shazani dah sedia? Ya, dah sedia. Okey. Okey. Bagi saya share slide dulu. Okey, terima kasih Syaz untuk introduction yang begitu menarik. Sebenarnya page baru dibuat, tak adalah famous mana pun. Tapi dalam proses untuk kembangkan page untuk bantu lagi ramai Bagus. dan trader untuk belajarlah sikit sebanyak. Okey, pertama sekali Assalamualaikum semua, salam sejahtera, selamat petang kepada terima kasih sebab sudi luangkan masa hari Isnin, Monday Blues, still korang ambil masa untuk take part dalam sharing kali ini. Dan kami juga bangga sebab dapat berkolaborasi dengan LiveJam yang uruskan akademi, webinar, classes dengan Bursa Malaysia. Without LiveJam, saya rasa kami belum dapat sebarang webinar lagi dengan mana-mana parti, dengan mana-mana institution. Ini juga merupakan webinar pertama kami tahun ini. Dan disebabkan yang pertama, tajuk dia agak general, agak ringan. Dia nak cerita tentang pengenalan analisa teknikal pertama sekali. Dan seperti yang anda nampak, ini ada kronologi perkongsian saya hari ini. Pertama saya akan masuk dalam konsep, kemudian kita akan bergerak kepada pengenalan. Dalam pengenalan saya akan tekankan lebih banyaklah dari segi candlestick, dari segi support and resistance level, dan juga indicators yang kita boleh gunakan. Kemudian kita akan kaitkan dengan kesilapan lazim yang selalu trader baru buat. Last kali,
baru kita akan tutup dengan apa perkara yang penting untuk seorang pelabur kalau dia nak mulakan perdagangan, mulakan trading menggunakan analisa teknikal. Okay. Next slide. Okay, dalam kelas saya biasanya saya akan beritahu student, beritahu viewers penting untuk kita set satu mentality, satu mindset yang betul sebelum kita mulakan pembelajaran ataupun kajian kita dalam apa-apa sekalipun. Analisa teknikal ke, analisa fundamental ke. Sebab mindset yang betul akan guide kita dalam framework yang betul. Kita tak akan terpesong, kita tak akan terkeluar daripada landasan, kita tak akan buat sesuka hati sebab dalam framework yang betul cara kita pun akan betul. Okey, so penting untuk kita mulakan apa-apa pembelajaran, apa-apa kajian dengan mindset yang betul. So mindset yang pertama yang paling utama yang saya nak tekankan kepada semua adalah analisa teknikal ialah satu seni, bukan sains. Okey, dia bukan rocket science. Dia adalah satu seni yang di mana kajian tindakan pasaran, market action. Kajian market action menggunakan historical prices dan juga volume. Historical prices maksudnya harga-harga saham yang sebelum ni, yang pernah dicatat sebelum ni. Pairkan sekali dengan volume, kita akan kaji market action daripada dua perkara ni yang paling utama. Menggunakan carta, menggunakan stock chart. Okey. Apa tujuan dia? Untuk buat forecasting, untuk buat jangkaan ke mana harga akan pergi pada masa hadapan. Sama ada akan bullish maksudnya bergerak ke atas, membuat kenaikan, ataupun bearish ke bawah. Kenapa bullish, bearish? Saya rasa ramai yang dah tahu. Bullish, bull, lembu, dan cara lembu attack, dia akan menolak enemy dia ke atas. Dia akan menggunakan tanduk, dia akan tolak ke atas. Sebab tu dia panggil bull, sebab market naik ke atas. Bearish pula, cara bear attack, cara berong attack, dia akan tekan enemy dia ke bawah. Sebab tu dia panggil bearish. Okey. Dalam tindakan pasaran ada bullish, ada bearish, mengikut harga dengan volume. Harga yang bergerak ke atas dan ke bawah akan sampai pada satu paras yang di mana market player dalam pasaran akan merasakan harga tu dah menjadi terlalu murah. Contoh dalam downtrend, dalam bearish, dia turun sampai satu paras yang ramai rasa harga ni dah sangat murah, jadi pressure untuk membeli tu dah masuk. Okey, pressure untuk dorongan untuk membeli tu dah datang balik. Jadi situ kita akan nampak biasanya kita panggil support level yang ada volume yang tinggi. Kita akan dapat tahu yang tu pemain-pemain dalam pasaran dah mula masuk, dah mula ambil position, dah mula membeli. Sama juga reversely, bila dia ke atas, bila dah naik tinggi, akan sampai satu paras yang market player akan rasa terlalu mahal, dah overpriced, dah panggil selling pressure dah mula akan masuk. Orang ramai dah dapat profit, mungkin position mereka dah masuk dari awal, sekarang dah buat kenaikan, mereka dah profit, mereka puas hati dengan profit tu, mereka dah mula nak jual. Okey, di situ biasanya kita akan nampak ada paras resistance. Okey. Tapi kesemua teori ni masih berbalik kepada satu teori, iaitu permintaan dan penawaran, demand and supply. Di mana bila terlalu murah, permintaan akan mula masuk, bila terlalu mahal, orang mula akan jual. Jadi pergerakan harga saham juga akan bergantung kepada lebih ramai orang membeli ataupun lebih ramai orang menjual. Kalau belian lebih daripada jualan, kita akan nampak harga makin naik. Momentum semakin naik, volume semakin banyak, orang membeli. Sama juga kalau kita nampak volume orang menjual semakin banyak, makin hari makin ramai yang menjual, kita akan nampak harga saham akan mula menurun. So teori dia masih dalam lingkungan permintaan dan penawaran, supply and demand. Dan dalam analisis teknikal ni, kebiasaannya market player akan membuat tiga andaian, tiga assumption. The chart ataupun the price itself discounts everything. Market action, tindakan pasaran,
discount everything, dah mengambil kira ke semua benda, termasuklah sentimen-sentimen terkini, termasuklah news yang keluar, termasuklah rumors-rumors yang ada pada mana-mana satu saham. Pergerakan harga telah mengambil kira ke semua benda ni. It already discounts everything. Sebab with the assumption that players in the market dah aware dengan semua benda yang berlaku, dengan semua sentimen, dengan semua news, jadi harga saham yang bergerak ke atas atau ke bawah, yang tu dah reflect everything. Okay, itu assumption pertama, andaian pertama. Andaian kedua, prices move in trends. Ada trend-trend yang tertentu pada setiap masa, pada setiap level. Okay, harga saham nanti saya akan ceritakan jenis-jenis trend yang ada. Harga saham akan sentiasa bergerak dalam trend, sama ada uptrend, downtrend ataupun bergerak ke tepi, sideway. Tak ada kenaikan, tak ada penurunan, bergerak sideway. Assumption ketiga, history repeats itself. Okay, ini satu assumption dalam analisis teknikal yang di mana pedagang, pelabur ataupun institution beranggapan history dalam carta, sejarah dalam carta dalam pergerakan harga akan berulang di masa hadapan. Sebab contohnya dalam analisis teknikal ada candlestick pattern, ada indicator. Setengah candlestick pattern, setengah indicator dianggap a very strong indicator, a strong pattern. Sebab probability untuk harga bergerak mengikut jangkaan adalah lebih tinggi. Kalau kita nampak sebarang strong indicator muncul dalam chart, harga selepas tu yang kebiasaannya dijangka, most likely probability untuk dia berlaku adalah tinggi. Okey, yang tu kami akan biasanya orang akan panggil strong indicator. Dan kenapa orang boleh beranggap dia strong? Sebab in history, dalam sejarah, setiap kali muncul indikator seperti itu, setiap kali muncul chart pattern seperti itu, market akan bergerak seperti mana yang dijangkakan. Sebab tu dianggap history will always repeat itself. Alright. Kedua, kelebihan dan kekurangan pula. Dalam analisis teknikal, apa kelebihan dia, apa kekurangan dia? Seperti yang saya cakap tadi, kelebihan dia adalah dari segi time efficiency, kecekapan masa. Sebab kesemua analisis kita, kesemua homework kita boleh buat dengan hanya melihat pada carta. So tidak memerlukan tempoh masa yang lama untuk buat analisis compare to fundamental analysis, di mana analisa fundamental kita perlu mengkaji dari segi annual report, dari segi cash flow, income statement, balance sheet, untuk kita kaji keadaan kewangan sebuah syarikat, untuk kita tengok sama ada syarikat tu menjalankan bisnes yang berpotensi, mempunyai prospek yang baik di masa hadapan. Analisis seperti itu dalam sehari nak buat memang susah. Okay? Bukan tak boleh, ada cara nak buat. Kalau kita guna software, kalau kita guna screener untuk mudahkan filtration kita. Tapi kalau kita nak tengok satu bisnes, kita nak tengok dalam sebulan. Susah untuk kita buat forecasting tentang sesebuah bisnes. So bisnes ni kita kena tengok dia punya long term sustainability, kita kena tengok cara syarikat manage kewangan. Semua tu memerlukan tempoh masa yang panjang untuk kita kaji. Tapi untuk tengok pergerakan harga, pergerakan saham dalam carta, sangat cepat. Kita boleh check, first tengok trend apa yang saham tu reflect sekarang. Kita boleh tengok candlestick pattern apa yang kita nampak sekarang. Kita boleh tengok indikator apa yang kita nampak semua. So cepat untuk kita buat keputusan. Kelebihan kedua, parameter pengurusan risiko yang baik. Ini pun saya akan tunjukkan nanti di penghujung sharing saya nanti, untuk macam mana kita nak tahu potensi jumlah kerugian kita ataupun potensi jumlah keuntungan kita. Sebab pada satu paras yang kita masuk, kita nak tahu masuk pada paras ni, adakah saya dah masuk paras yang tinggi, adakah saya masuk paras yang rendah, adakah berbaloi untuk saya masuk pada harga ni compare to dia punya risiko, compare to dia punya reward. Kita akan buat reward ratio, risk reward ratio di penghujung sharing nanti. Kelebihan ketiga, kita boleh
buat market timing. Sebab daripada paras harga sesebuah saham tu, kita boleh tahu sama ada dia di zon permintaan, zon demand yang banyak ataupun di zon selling yang banyak, zon penawaran yang banyak. Dari situ kita boleh tahu paras untuk beli, paras untuk jual, sama ada kita perlu teruskan pegang satu saham ataupun kita dah perlu jual. Senang untuk kita buat market timing menggunakan analisis teknikal. Tapi kekurangan dia, ketepatan yang rendah dan tak menentu. Okey, sebab kita boleh ikut sebarang indikator, kita boleh ikut sebarang chart candlestick pattern, chart pattern, tapi tak semua pattern ni, tak semua indikator ni ada probability yang 100% betul. Tak ada so-called 100% confirm akan jadi, 100% confirm takkan jadi. Dia ada probability, kalau yang strong indicator sekalipun, dia boleh jadi 80% probability to turn out, dia boleh jadi 85%, tapi still ada certain percentage yang dia takkan jadi. Dia takkan ikut history, yang macam kita cakap tadi, history repeat itself. Dia mungkin nampak strong, tapi turns out the other way. Kita ingat dia nak rebound naik ke atas, tapi tiba-tiba dia teruskan penurunan ke bawah. Jadi potensi untuk jadi false signal tu ada, bukan tak ada langsung. Okey. Tapi macam yang saya cakap tadi, kita berbalik kepada pengurusan risiko kita. Kalau kita ada kaji berapa risiko yang kita mungkin hadapi berbanding dengan berapa reward yang mungkin kita dapat, kita boleh adjust kekurangan ni, kita boleh manage kekurangan ni, manage the downside. Okey. Kekurangan kedua, isyarat signal yang bercampur-campur dari indikator yang berbeza boleh menimbulkan kekeliruan. Kita dalam analytical, setiap trader dia ada keselesaan dia sendiri. Kalau anda mula trading, kalau anda mula gunakan indikator, tidak kiralah anda guna MA, anda guna exponential moving average, anda guna hammer sekalipun, MACD sekalipun, semua indikator yang saya akan tunjuk nanti. Setiap orang ada keselesaan dia yang berbeza. Setengah orang suka A, setengah orang suka B, setengah orang dapati bila dia guna A, kebanyakan analisis dia betul. Setengah orang pula guna B, banyak analisis dia betul, dia guna A, banyak yang tak dapat. Jadi sebab tu saya tekankan tadi, analisa teknikal ni adalah seni. Kita tak boleh cakap kata analisa saya betul, analisa dia salah. Kita tak boleh cakap sebab setiap orang bila dia letak support and resistance, bila dia letak indicator, bila dia letak trend line, mungkin sama, mungkin berbeza. Jadi setiap analisis adalah selagi dia mempunyai justification yang betul, kita boleh terima. Kita tak boleh kata analisis orang salah, analisis kita je betul. Sebab ni adalah seni. Tak ada satu fix answer yang cakap yes or no, correct or right. Okay. Kekurangan ketiga adalah apabila semua pihak gunakan chart yang sama. Sebab bila kita semua guna chart yang sama, kita tengok kalau tengok satu saham ABC, saham dia takkan jadi saya tengok lain, orang lain tengok lain. Kita semua tengok chart yang sama. Tapi bila kita lukis sama paras untuk stop loss, sama paras untuk support and resistance, kekurangan dia adalah apabila market operator, market player yang besar, contoh macam institution yang ada ability untuk manipulate the market. Contoh dia ada ability untuk gerakkan harga. Apabila dia tengok ramai orang lukis support level dekat contoh harga RM1, okey. Bila semua orang lukis support dekat level RM1, bila institution ni nak beli, dia mesti akan cuba untuk tak beli pada RM1. Dia akan cuba rendahkan, dia akan turunkan harga lagi rendah daripada RM1. Contoh dah turun 90 sen, turun 80 sen, baru dia beli, baru dia accumulate dari harga yang lagi rendah tu. Okey, ini adalah satu kekurangan sebab kita menggunakan carta yang sama. Okey, itu konsep analisa teknikal. Sekarang saya nak masuk dari segi
what are the things in analysis technical dengan indicator. Okay, untuk yang baru nak belajar analysis technical, benda ni akan berguna untuk anda. Tapi untuk yang dah faham, yang dah tahu, anda boleh anggap ni satu revision lah. Okay, dalam carta terdiri daripada candlestick. Satu batang candle ni kita panggil candlestick. Kalau hijau maksudnya dia buat kenaikan, kalau merah dia buat penurunan. Okay, satu candlestick adalah bergantung kepada time frame yang kita refer. Contoh kalau kita refer sehari, maksudnya satu candle ni untuk satu hari lah. Satu hari dia buka pada paras open. Kalau dia buat kenaikan, dia naik ke atas, dia tutup, dia close pada paras atas. Candlestick punya body tu kita akan nampak color hijau. Kalau kita refer to time frame sejam, maksudnya satu candle ni 1 jam. Kalau kita refer to 30 minutes, 4 jam, satu candle tu merujuk kepada time frame yang kita tengok lah. Okey, echo dia pula atas shadow ataupun dipanggil shadow ni, upper shadow, itu adalah point tertinggi, paras harga tertinggi yang dia naik. Contoh dalam sehari, maksudnya dia open dekat paras yang ni, paras sini open. Okay, dia dalam sehari tu harga dia pernah naik sampai sini, paras ni, mungkin dia turun balik sikit, dia close dekat paras ni, paras close. Sama juga untuk lower shadow, bahagian bawah, bahagian low. Maksudnya dia open kat sini, mungkin dia naik sikit, dia pernah turun sampai level sini, dia naik balik, dia close dekat atas. Sama juga kalau merah. Kalau merah ni maksud dia turun lah. Terbalik sikit sini, sepatutnya open kat atas, close kat bawah. Ada typo sikit kat situ. Okay, sama juga. Open dekat atas, dia turun ke bawah, dia close dekat bawah, jadi body candlestick tu jadi color merah. Tapi dalam sehari tu dia ada pernah naik ke tahap high dan dia ada turun ke tahap low dan dia tutup pada paras close. Ini terbalik Okey, itu candlestick. Kedua pula support and resistance. Pada paras support, paras yang kita boleh tengok banyak dorongan membeli, the buying pressure yang lebih signifikan daripada selling pressure. Kita akan nampak orang membeli lebih daripada orang menjual. Maksudnya permintaan akan lebih tinggi daripada penawaran. Support resistance biasanya dia ada di bawah. Bila harga turun, dia akan sampai pada satu paras, dia akan rebound balik. Lepas tu dia mungkin akan turun balik, mencari support level tu balik, dia akan rebound balik. Jadi kita nampak kalau lagi banyak dia touch, lagi banyak dia test the support area, lagi kuat area tu dianggap support. Kalau macam dia cuma turun touch sekali, dia test level tu sekali, tapi lepas tu dia dah tak touch lah, itu bukan selalunya dia tak kuat lah compare dengan satu paras yang dia touch 2 kali, 3 kali, lagi lebih banyak kali dia touch, lagi strong kita ambil paras tu sebagai strong support level. Okay, bila kebiasaannya harga saham sampai pada paras support, harga saham dijangka untuk melantun semula, untuk menaik semula selepas touch the support line. Sama juga reversely, resistance line berada dekat atas. Resistance line ni bila harga naik sampai satu paras, dia akan rebound balik. Dia akan tarik sikit, dia akan pull back sikit. Dia akan cuba lagi sekali untuk break the resistance, untuk naik ke atas, tapi selling pressure terlalu besar, tekanan jualan terlalu besar, melebihi daripada dorongan untuk membeli, di penawaran melebihi daripada permintaan, supply more than demand, dia akan tarik turun balik. Lagi banyak dia test the area, lagi banyak dia test the price, lagi kuat kita anggap level tu sebagai resistance level. Dan harga saham dijangka akan menurun sekiranya harga touch the trend line, unless dia buat breakout, dia break daripada resistance ataupun dia break daripada support. Masa tu biasanya kita anggap perubahan trend akan berlaku. Nanti saya akan terangkan trend. Okey, apakah kekuatan, macam mana kita nak tahu kekuatan support dan resistance level? Jadi saya terangkan tadi, bilangan percubaan harga yang menguji paras tersebut. Lebih banyak percubaan, lebih kuat paras tersebut menjadi support ataupun resistance. Kedua, volume yang kita nampak pada suatu paras tersebut.
Sekiranya harga diikuti dengan volume yang tinggi, contoh harga turun RM1 diikuti dengan volume yang kuat, ini menunjukkan para support yang kuat. Sama juga resistance. Kalau harga sampai katakan RM2, kita nampak volume menjual sangat tinggi. Itu menunjukkan para resistance yang kuat. Yang ketiga, daripada kita tengok support and resistance yang baru. Okey, para support atau para resistance yang terbaru, yang paling latest, yang paling recent, biasanya kita akan dapati dia mempunyai kekuatan yang lebih tinggi. Maksudnya kita akan nampak harga akan test that area, akan test the line more significantly, more often as compared to paras-paras yang sebelum-sebelum ni, yang dah lama. Okay, soalnya kita akan refer to the most recent level. Okay, ni ada trend yang cakap tadi. Harga saham dia sentiasa akan bergerak dalam trend. Trend apa? 4 trend ni. Satu sideways. Ni bila dia berada di bawah. Sideways ada 2. Satu di bawah, satu bila di atas. Di bawah kita panggil accumulation. Accumulate bila orang mula untuk slowly accumulate more and more position, more and more holdings. Sebab masa tu harga saham tu dianggap murah dan berpotensi untuk naik. Dia punya, bila dia dekat bawah dia dah murah, downside potential untuk dia teruskan penurunan, downside dia menjadi lagi kurang lah, sebab dia dah sangat rendah. How low can it go, kan? So ramai orang akan mula accumulate, ramai orang akan mula membeli dekat paras accumulation. Okay, bila dia bergerak sideways dalam accumulation, kita dapat tahu biasanya 200 standard moving average ni dia adalah dalam keadaan mendata. Tapi bila harga saham break the sideways, break the resistance level, kebiasaan kemungkinan untuk dia buat kenaikan ke atas adalah tinggi. Dan bila dalam trend kenaikan ni pula, kita akan kita panggil dia sebagai uptrend ataupun sebagai markup. Dalam uptrend kita akan nampak satu higher high, higher low, dan kalau anda linkkan dengan standard moving average 200, harga tersebut akan berada di atas 200 SMA. Okey, higher high maksudnya macam ni. Contoh higher, mana saya punya mouse? Okey. Contoh H1 ni high 1, high 2, high 3, high 4. Kita akan nampak setiap sekali high dia akan jadi high yang lebih tinggi. Sama juga dengan low. Setiap kali ada low, setiap kali dia turun, tapi bila dia buat kenaikan yang kedua, kita akan nampak low tu lagi tinggi daripada low 1, low 3 lagi tinggi daripada low 2, low 4 lagi tinggi daripada low 3. Dalam keadaan ni kita panggil uptrend. Bila dia dah naik uptrend, kebiasaan saham dia akan buat sideways dulu. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan distribution. Dia distribute balik keuntungan yang dah dapat. Semua orang yang dah masuk awal masa zone accumulation, dia dah make profit, so dia dah mula menjual, dia dah mula take profit. Ni kita panggil distribution. Sama juga dalam, kalau kita link dengan 200 SMA, kita nampak 200 SMA itu dalam keadaan mendata. Dan bila semakin orang, market nampak semakin ramai orang dah mula menjual, dia dah turun ke bawah daripada level resistance, level support, perubahan trend akan bermula. Perubahan trend akan merubah kepada downtrend bila ramai orang menjual. Sebab bila kita tengok selalu kalau dah break support line, orang mula dah rasa takut. Orang dah rasa okey, trend menjual dah semakin kuat, pressure untuk menjual dah semakin kuat, harga saham pun akan bergerak ke bawah. Bila dalam downtrend kita akan nampak lower high, lower low. High yang walaupun dia buat kenaikan, tapi setiap kenaikan yang dia buat semakin rendah. Sama juga dengan low, setiap low yang dia turun, kita akan nampak low dia semakin rendah juga. Dan kalau kita linkkan dengan 200 SMA, kita akan nampak paras harga saham akan berada di bawah 200 SMA kebiasaannya. Okey. Jadi kepentingan trend ni apa? Kita akan tengok harga saham berada dalam trend apa, sebab untuk kita kenal pasti trend semasa, dan untuk kita dapat have a sense of idea pergerakan pemain besar, institution,
play besar dalam market, kita nak agak pergerakan pemain besar ni ke mana. Ini untuk memastikan kita dapat tingkatkan winning rate kita apabila trading. Dan kepentingan kedua pula kita untuk mendapatkan kesahihan candlestick atau indikator tentu untuk mengelakkan false signal yang saya cakap tadi. Sebab certain indicator, certain candlestick pattern dia lebih kuat apabila dia muncul pada salah satu trend. Contoh hammer. Hammer selalunya bila dia muncul dalam downtrend, bila dia muncul dekat support level dekat bawah, baru dianggap kuat. As compared to bila kita nampak hammer bila harga dah dekat uptrend, dah di paras yang tinggi, kita nampak hammer dekat situ. Jadi probability untuk dia continue untuk buat kenaikan ke atas tu lebih rendah as compared to bila kita nampak hammer dekat bawah, dekat harga bila murah. Untuk dia buat reversal tu probability lagi besar. Okay, so dalam kita faham trend, dia dapat mengelakkan kita daripada indikator palsu ataupun false signal. Okay, seterusnya candlestick pattern pula. Tadi kita dah tengok candlestick, kita dah tengok support resistance, kita dah tengok trend, sekarang kita tengok candlestick pattern. Okay, candlestick pattern dia terbagi kepada dua jenis. Satu bullish, satu bearish. Bullish maksudnya kalau kita jumpa candlestick pattern tu pada paras-paras tertentu, potential untuk dia buat reversal, price reversal, peralihan harga tu lebih tinggi. Probability untuk dia jadi tu lebih tinggi. Okey, ini yang saya cakapkan tadi. Hammer, kita tengok first hammer, kedua bullish engulfing, ketiga bullish abandon BB yang saya akan tunjukkan in detail nanti. Bearish pula kita ada shooting star, bearish engulfing, bearish abandon BB. Okey, apa candlestick pattern ni? Okay, first hammer. Macam saya cerita tadi, hammer probability untuk dia jadi seperti mana yang kita jangkakan sekiranya kita nampak dia dekat bawah masa tengah downtrend. Harga dah turun sampai satu paras support, dia buat penampakan hammer. Okey. Macam mana kita nak tahu dia hammer? Hammer ada body yang kecil, okey, dan lower shadow yang panjang. Macam bentuk hammer, okey. Hammer lebih efektif jika muncul semasa downtrend. Apa yang kita faham tentang hammer? Okey, setengah orang bila dia ikut setengah guru, setengah trainer, coach, dia tak faham pun kenapa jadi hammer. Tapi yang dia tahu, okey, hammer maksudnya nak buat reversal. Apa yang kita faham? Okey, hammer, macam kenapa dia boleh jadi hammer ialah daripada body dia kita boleh tengok. Dalam satu hari berdagang, contoh satu candlestick ni sehari, penjual mula kuasai pergerakan saham pada awalnya, maksudnya dia buka pada paras ni, okey. Bila dia buka, penjual kuasai pergerakan saham. Maksudnya ramai orang jual. Baru sebab tu dia keluar lower shadow yang panjang, echo yang panjang. Tapi pada penghujung hari, pembeli mula masuk, buyer dah mula masuk secara agresif, tolak harga saham tu naik ke atas lebih daripada paras dia open. Di situ kita nampak satu trend yang kuat untuk membeli. Jadi kita nampak ramai pembeli mula masuk, ramai pembeli mula take position. Jadi itu satu indicator yang mengatakan paras harga tu dah menjadi atraktif, paras harga tu dah menarik. Ramai orang mula rasa dia patut membeli pada paras tersebut. Okay, itu sebab tu boleh terjadinya bentuk hammer ni, candlestick hammer. Okay, ini adalah menunjukkan potensi perubahan trend ke atas. Kedua, bullish engulfing pula. Okay, bullish engulfing ni dia melibatkan dua candlestick. Satu bearish candlestick, satu bullish candlestick. Kebiasaannya candlestick kedua, candlestick bullish, dia akan cover the whole body candlestick pertama. Candlestick bullish, hijau, dia akan menutupi ke semua body candlestick merah. Ini juga menunjukkan bila tekanan menjual semakin banyak, harga semakin turun sampai satu level support,
mula kita nampak buying pressure yang kuat. Kita nampak pembeli yang banyak masuk, volume membeli yang tinggi. Jadi dia candlestick kedua ni buat kenaikan yang buat satu candlestick bullish yang agak besar sampai menutupi candlestick bearish yang hari sebelum tu. Jadi ini juga menunjukkan satu buying pressure yang kembali. Okay, candlestick kedua biasanya dia akan open dengan gap ke bawah sikit daripada candlestick pertama. Dia tutup dekat sini, dia akan buka gap sikit ke bawah, so dia buat kenaikan. Okay, maksudnya tekanan jualan, selling pressure semakin hilang momentum, buying pressure yang mula kuasai pergerakan harga. Ini pun merupakan satu potensi trend reversal. Ketiga, bullish abandon baby. Okay. Seperti nama dia saja kan, bullish abandon baby sebab ada baby kecil dekat tengah-tengah antara bearish dengan bullish. Ini pun sama, dia lebih kuat kalau dia muncul pada downtrend, pada dalam masa dia harga tengah menurun. Dia ada 3 candle. First, bearish candle. Kedua, doji. Doji maksudnya satu candlestick yang body dia sangat kecil. Okay, dia tak menunjukkan satu indication yang obvious sama ada dia bearish atau dia bullish. Doji ni kecil. Okay. Candlestick kedua, candlestick doji yang gap ke bawah daripada paras closing sehari sebelum. Okay, jadi gap ke bawah. Candlestick ketiga adalah dia open gap ke atas daripada doji tadi. Okay, dan dia merupakan satu bullish candle. Okay, ini kita panggil bullish abandon baby. Ini pun sama, berlaku masa downtrend. Bila dia muncul, potensi untuk buat price reversal ke atas, trend reversal ke atas adalah lebih probable. Okay, kita tengok bearish candlestick pattern pula. First tadi shooting first adalah shooting star. Dia ada terbalik dengan hammer. Sama juga konsep dia. Dia buka pada paras ni bila pada awal hari berdagang, bila market open, bila pasaran open, ramai pembeli akan beli. Jadi dia tolak harga saham tu ke atas. Sebab tu kita nampak upper shadow yang panjang. Tapi bila dia sampai pada satu paras, contohnya paras resistant, selling pressure kembali masuk. Selling pressure semakin kuat, ramai orang start menjual sebab dah sampai paras yang sangat mahal, paras yang sangat tinggi. Dan bila ramai orang jual, ramai trader, ramai investor jual, harga akan turun bawah daripada level dia open. Satu kita nampak candlestick yang merah, candlestick shooting star, jadi bentuk shooting star. Okay. Candlestick ni dia lebih efektif kalau dia muncul pada paras harga dalam keadaan uptrend. Bila market dah naik tinggi, dia muncul, kena berjaga-jaga. Okey. Sudah terangkan tadi. Yang ni pula dia reverse dengan tadi. Ini menunjukkan reversal, potential reversal ke bawah. Kedua, kita tengok bearish engulfing. Tadi bullish engulfing, ini bearish engulfing. Sama. Candlestick kedua dia perlu menutupi candlestick pertama. Candlestick kedua yang bearish, yang merah, dia perlu menutupi candlestick yang bullish tadi, yang hijau tadi. Okey. Hari kedua buka dengan gap ke atas. Bila dia market open tu dia open lagi tinggi. So setengah orang dia terperangkap bila jadi macam itulah, bila harga open lagi tinggi pada paras sebelum, jadi dia rasa market akan terus buatkan kenaikan. Tapi dia silap sebab bila harga dah tinggi, selling pressure mula masuk, orang ramai mula menjual, harga dia turun sampai melebihi body candlestick pertama tadi, dan dia close dekat bawah. Jadi the whole candlestick tu become bearish candlestick. Okay, maksudnya pembeli semakin kehilangan momentum, pasaran mula dikuasai oleh penjual. Ini pun menunjukkan satu potensi untuk trend harga reverse ke bawah. Ketiga, sama, bearish abandon baby. Tadi bullish abandon baby. Konsep yang sama, ada satu doji ataupun candlestick kecil dekat tengah. Candlestick hari ketiga adalah candlestick bearish yang open gap ke bawah daripada doji, dan dia buat satu bearish candlestick. Yang ini pun salah satu candlestick pattern yang berkemungkinan membuat reversal ke bawah. Okey.
sebelum saya gerak ke indikator, saya nak recap sikit. Jadi kita tahu macam mana untuk kita gauge, macam mana untuk kita determine sama ada harga yang kita masuk sekarang tu adalah harga yang tinggi, harga yang rendah. Dia adalah combination daripada kita tengok trend, daripada combination daripada kita tengok candlestick pattern, combination daripada kita tengok support and resistance. Ketiga-tiga ni sebenarnya sangat-sangat penting untuk kita mulakan analisis, technical analysis kita untuk tengok harga tu kita patut masuk ataupun tidak. Kita patut beli pada harga tersebut ataupun tidak. Okey. Seterusnya kita boleh combinekan dengan indikator. Indikator ni ada banyak, tapi pada saya kelas kat luar pun ramai banyak yang dah tekankan tentang indikator macam moving average, exponential moving average. Jadi saya cuba pick and choose yang tak ramai orang ajar lah dekat luar. First akan tengok moving average, exponential moving average. Ni sebab yang basic, saya rasa semua orang patut tahu. RSI, Relative Strength Index, dan ketiga Fibonacci Retracement. Okey, indikator ni sebenarnya tujuan indikator adalah untuk mengkaji sama ada harga tersebut adalah pada paras yang dah oversold, pada paras yang tinggi, yang rendah. Jadi kalau anda nampak tujuan ke semua indikator, support resistance, candlestick pattern, dia cuba untuk beritahu informasi yang sama. Dia cuba nak deliver message yang sama, iaitu sama ada harga dah tinggi, harga dah rendah, paras harga yang dah oversold ataupun dah overbought, yang terlebih beli ataupun terlebih jual. Jadi penting untuk kita tahu jangan campur terlalu banyak indikator, sebab nanti macam poin yang saya cakap tadi, kita akan jadi lagi confused, kita akan jadi lagi keliru kalau kita tambah terlalu banyak indikator ataupun kita tengok terlalu banyak pattern. Okey, indikator pertama, moving average. Moving average dia adalah harga purata, average price dalam tempoh masa yang ditetapkan. Contoh kita set macam yang saya tunjuk, guna chart lah senang. Okey. Contoh saya buat, bagi saya share screen jap . Okey, contoh ni adalah website TradingView. Saya guna TradingView untuk tengok chart. Okey, kan saya buka chart top graph. Saya nak tambah indikator dekat sini. Okey. Search je moving average. Okay, dia akan keluar dekat sini. Alright, by default dia akan tunjuk 9. Apa tu 9? Okey, sebenarnya length ni 9 ni adalah dari dalam bentuk hari. 9 hari. So kebiasaannya orang akan guna contoh 7. Ini adalah tujuan dia untuk tunjuk moving average dalam 7 hari yang lepas. Okay, average harga untuk 7 hari yang lepas. Satu setengah orang dia suka compare antara moving average seminggu dengan moving average 3 minggu, 21 ataupun 25, ada setengah guna banyak yang saya tahu dia guna 21 ataupun 25. Kalau kita nak tengok sebulan, nak tengok 200 boleh jadi setengah tahun. Okay, so ini sebenarnya adalah moving average dari segi dalam bentuk hari. Berapa hari yang kita nak tengok purata harga tu bergerak. Itu adalah moving average. Okay, untuk balik pada slide. Okay, so fungsi adalah untuk mengenal pasti sesebuah trend, mengenal pasti support and resistance, dan untuk mengesahkan perubahan trend. Bila MMA ataupun moving average yang short, yang lebih pendek, bergerak ke atas, MA yang lebih panjang, itu maksudnya harga
kemungkinan harga akan buat kenaikan. Manakala kalau harga above MA moving average, itu adalah indication harga dalam keadaan ada momentum. Kalau harga bergerak ke bawah MA, ke bawah moving average, itu menunjukkan momentum harga untuk menurun ke bawah adalah tinggi. Jadi kalau long term MA berada di atas short term MA, maksudnya itu adalah indication harga akan berkemungkinan bergerak ke bawah. Okay, apa perbezaan simple moving average dengan exponential moving average? Personally, saya lebih suka guna EMA sebab SMA dia adalah dia letakkan weightage, dia letakkan pemberat yang sama, yang equal pada setiap harga, setiap titik harga. Jadi kalau moving average itu 7 hari, weightage yang diletak untuk setiap hari sepanjang seminggu tu adalah sama. Berbeza dengan EMA. EMA ni contoh kalau seminggu 7, length tadi kalau kita letak 7, pemberat dia akan letakkan lebih pada harga yang terbaru, the most recent price. Weightage dalam the most recent price adalah lebih tinggi. Jadi EMA lebih likely untuk lebih sensitif kepada pergerakan harga sebab dia letak weightage yang sangat berat pada harga yang paling recent. Jadi compare to SMA, EMA ni biasanya lagi sensitif to the price movement. Saya personally lebih suka EMA lah. Okay, kalau kita tengok chart sebelah ni, kita perhatikan satu kekurangan ataupun perhatian yang saya nak anda dapat adalah indikator MA ni ataupun indikator EMA ni dia ada sedikit lagging. Dia bukan immediate, dia punya penampakan tu bukan immediate. Jadi kalau kita tengok, saya cakap tadi merah ni merah ni short MA. Bila short MA bergerak ke bawah long MA, keadaan jual lah, misalnya long MA berada di atas short MA, maksudnya keadaan akan membuat harga akan buat penurunan. Buy pula untuk sini, short dia akan naik balik ke atas long MA. Jadi kalau anda tengok pada point ni, kalau kita decide untuk beli pada point ni, kita sebenarnya dah ketinggalan jauh ni. Katakan satu candle ni sehari. So kita dah ketinggalan berapa hari tu? Saya rasa dekat seminggu, 10 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dekat 2 minggu juga baru kita take position. Sedangkan kalau kita tengok low point, the point yang paling rendah ni sebenarnya dah ketinggalan berapa besar ni. So kita dah kerugian dekat situ. So ini adalah satu kekurangan kalau kita membeli atau menjual gunakan moving average atau exponential moving average sebab dia agak lagging, dia bukan immediate. Okay, indikator kedua RSI, Relative Strength Index. Relative Strength Index ni dia adalah untuk tengok the swing ataupun pengayun dalam momentum. Nak tengok the swing in momentum ke atas dan ke bawah. Dia adalah untuk mengukur kelajuan dan perubahan pergerakan harga. Dia indikator ni dia ada dalam nilai 0 ke 100, 0 ke 100. Kebiasaannya kalau kita letak dalam chart, kita akan nampak dua line. Line bawah adalah line 30. Sebenarnya default setting dia 30 dengan 70. Yang bawah 30, yang atas 70. Kalau harga melebasi level 30, dia diconsider oversold, terlebih jual. Kalau dia melepasi paras atas, paras 70, dia diconsider sebagai overbought, terlebih beli. Jadi yang ni untuk menunjukkan kalau kita letak dengan harga sekali, kita boleh tengok. Kalau pada paras yang atas 70, harga pun kita nampak harga berada di paras yang tinggi. Kalau dia berada di oversold, berada di bawah, kita pun nampak harga berada di paras support, paras yang rendah. Jadi kenaikan untuk potential untuk dia buat reversal bila indikator RSI ni buat kenaikan atas daripada level 30 ni, kita akan nampak harga akan bergerak ke atas.
bagaimana dia berfungsi. Selalunya melalui pengalaman saya, melalui pengamatan saya, kebiasaannya membeli apabila harga indikator dalam RSI ni dia melintasi paras 30 dan jual apabila dia melintasi paras 70. Setengah orang dia cakap selagi dia dah lepas paras 30 ke bawah dah boleh beli. Tapi ikut pengalaman saya tak macam tu, tak semestinya macam tu sebab dia boleh remain bawah 30 ni agak lama kalau momentum harga saham tu agak rendah, agak kuat dalam apa tadi kat bawah accumulation. Okay, dia mungkin boleh stay bawah 30 for sebulan, 2 bulan, even 3 bulan kalau tak ada momentum untuk dia naik ke atas. Sama juga macam overbought, setengah orang kata kalau dia dah naik ke paras overbought, paras atas daripada 70 dah boleh start jual. Tak semestinya sebab pada pengalaman saya dia boleh remain atas overbought, dia boleh remain dalam area overbought for a certain period of time. So the best is kita tengok bila dia lepas paras tu, bila dia ke bawah dan lepas turun ke bawah daripada paras 70 ataupun dia naik lebih daripada 30. Itu lebih accurate lah pada pengalaman saya. Dan RSI ni pula boleh dijadikan sebagai support and resistance. Okay, dalam uptrend RSI perlu kekal atas paras 40. Kalau nak tengok yang dotted line ni, okay, ini adalah paras 40. Untuk satu saham yang ada momentum uptrend yang kuat, okay, dia ada momentum beli yang kuat di tengah uptrend, is best untuk RSI dia stay above 40. Okay, kalau contoh dia berlaku pullback, selagi dia tak turun lebih daripada 40, kita tak perlu risau basically. Momentum untuk jual dia tak sebegitu kuat. Kalau dia stay above 40, dia linger around macam dekat sini. Okay, macam dekat sini, dia linger around above 40, kita pun boleh nampak price dia sebenarnya dia tak buat kenaikan yang tinggi, dia tak buat penurunan yang banyak, dia macam dia bergerak ke atas ke bawah sikit-sikit. Yang tu ikut pengalaman saya, dia RSI perlu untuk satu stok yang uptrend lah, yang tengah uptrend, yang tengah kuat uptrend, dia perlu stay above the 40 level. Dan untuk harga saham yang dalam keadaan downtrend, RSI dia kebanyakan perlu kekal bawah 60 apabila berlaku rebound. Okey, seterusnya Fibonacci retracement. Okey, ni saya percaya ramai yang tak tunjukkan Fib ni dekat luar. Sebenarnya ni ada satu indikator yang one of my favorite juga untuk kita tahu paras support and resistance selepas satu uptrend. Okey, bila paras harga tu dah naik tinggi, dapat kenaikan uptrend ke atas, kalau dia pullback, paras mana yang kuat? Okey, itu saya akan tunjukkan dalam chart. Okey, Fibonacci ratio yang utama yang selalu saya akan take note adalah 23.6%, 38.2, 50, 61.8. Okey. Trader yang gunakan paras ratio utama ni sebagai titik di mana perubahan momentum harga mungkin berlaku. Maksudnya kalau dia dah naik tinggi, dia buat pullback ke bawah, bila sampai ke paras-paras ratio utama ni, kebiasaan untuk momentum dia reverse, naik ke atas balik ada. Itu maksud saya. Okey, macam mana kita nak lakar? Saya tukar kepada chart. Okay, sama juga kita guna pattern tadi. Dalam keadaan uptrend biasanya, okay, saya remove. Okay, dekat sini, dekat tepi ni, tools ni, kita boleh pilih yang ni, and then Fib retracement. Paling senang kita guna shortcut lah, alternate F. Okay, dalam uptrend biasanya kita akan tarik dari bawah sampai ke atas. Kita kena pasti satu support level yang dekat bawah, kita tarik ke resistance yang paling tinggi.
Okay, just imagine sekarang harga dekat sini. Ini harga tahun lepas lah, tapi just for the sake of learning, imagine harga sekarang dekat sini dan kita nak agak sama ada harga akan terus buat kenaikan ataupun turun. Tapi kalau kita nak agakkan harga akan turun, ke mana dia akan turun? Ke paras mana dia akan buat pullback. Okey. Macam saya cakap tadi, kebiasaannya saya akan tengok 38.2 paras ni 0.5. Okey, kalau dia turun sampai 38.2, kebiasaannya saya akan buat partial selling. Okey, saya akan release some of the position. Saya tak akan release semua, saya akan release by stages. Kalau dia sampai 23.6, dia rebound balik. Macam kalau saya dah jual semua, rugilah. Okay. So sebab tu saya prefer, saya akan releasekan sikit-sikit by stages. Kalau dia lepas dari 23.6, saya akan tunggu dia dekat dengan 38.2, baru saya akan release another portion. Tapi kalau dia break lagi 38.2 ke bawah sampai 0.5, baru saya akan release semua. Itu cara saya. Setiap orang ada cara yang berbeza. Sebab daripada pengalaman saya nampak pada paras 0.5 ni agak kuat untuk dia berlaku perubahan trend, perubahan harga. Kalau dia turun lebih daripada 0.5 atau 50% ni, okey, potensial untuk dia buat penurunan harga, potensial untuk dia reverse ke bawah tu sangat-sangat kuat. Momentum untuk dia ke bawah tu sangat kuat. Apatah lagi kalau 61.8 turun sampai 61.8 itu lagi kuat lah, maksudnya selling pressure dia. Okay, based on top glove punya chart, kalau kita tarik daripada harga yang sini sampai ke sini, okay, kita tengok apa yang jadi lepas ni. Dia dah sampai resistance dekat atas, dia buat satu pullback. Ke mana? Ke 38.2. Dekat dengan area 38.2 ni, dia rebound balik ke atas, mencari resistance dia dekat tadi, dekat around RM9.8, RM9.7, RM9.8. Sampai area resistance, dia buat lagi satu pullback, lagi rendah daripada 38.2, malah sampai 0.5. Tapi kalau anda nampak, sampai di 0.5, potential satu level yang sangat strong, dia buat balik kenaikan ke atas, turun balik sikit ke 23.6, dan dia terus buat uptrend. Dia terus buat kenaikan ke resistance yang sebelum tu. Jadi kalau anda perhatikan, biasanya price dia akan respect the trend, dia akan respect the support and resistance. Maksud respect adalah dia akan sangat ikut level-level ni. Kalau sebelum ni resistance dekat sini, bila dia naik balik, bila sampai resistance tu pun harga akan test the line. Kalau momentum dia kuat, dia akan break the line naik ke atas. Tapi kalau momentum tak kuat, banyak orang jual pada paras resistance ni, harga akan buat penurunan ke bawah balik. So macam keadaan ni, okay, dia buat penurunan ke bawah balik. Sampai mana? Sampai 0.5 lagi sekali. And then kita tengok, okay, once dia break bawah 0.5, macam saya cakap tadi, selling pressure yang sangat kuat. Kalau nak tengok volume kat sini, merah yang sangat tinggi, almost 350 million. Okay. Bearish candlestick yang sangat panjang. Kalau kita tengok, okay, sekarang ni harga dia di bawah, even bawah lagi daripada 61.8. Ini maksud saya, kalau bila dia melepasi setiap level ni, even level 0.5 yang agak kuat ni pada saya, potential yang untuk dia buat perubahan trend ke bawah tu adalah tinggi. Jadi ini chart ni, saya pilih chart ni sebab saya suka dia punya profile, macam sangat bersamaan dengan jenis-jenis trend, chart dalam jenis-jenis trend yang saya tunjuk awal-awal tadi. Kita ada accumulation dekat sini, sideway yang saya rasa agak lama, 4-5 tahun kot, dari mula lah maksudnya. Okay, sideway agak lama, accumulation, then dia buat uptrend, trend naik ke atas. Bila dah berada di paras atas, dia buat sideway, fasa distribution. Bila ramai orang dah distribute, ramai orang mula start menjual, dia buat trend ke bawah, downtrend. Okay, ni dalam satu chart ni kita boleh tengok sideway, uptrend, sideway, downtrend, accumulation, mark up, distribution, mark down. Okay, ni fungsi Fibonacci retracement yang saya selalu guna kalau saya
kalau harga saham dah berada di paras yang tinggi, dan saya rasa kalau nampak macam saya cakap tadi, candlestick yang kita terangkan tadi, shooting star, bearish candlestick yang selalunya berlaku pada paras resistance, pada paras uptrend. Lepas kita nampak shooting star, harga akan buat penurunan. Okey, jelas? Ini fungsi Fibonacci retracement. Kembali kepada slide. Okey, so kegunaan Fibonacci retracement dia adalah untuk kena pasti trend terkini, dan fungsi dia kita adalah sambungkan dua titik antara the peak to trough, maksudnya sambungkan dua titik daripada bawah, daripada point yang paling bawah sehingga point yang paling tinggi, untuk kita tahu kalau dia pullback, dia akan pullback ke level-level mana. Okey, dah selesai part yang agak mendalam, agak panjang. Saya akan tekankan secara surface lah untuk dua point ni disebabkan kesuntukan masa. Okey, poin ketiga, kesilapan lazim yang dilakukan oleh pedagang baru. Link balik dengan apa yang kita dah belajar tadi. Kalau anda letakkan indikator yang terlalu banyak macam ni, ini ada banyak lah, ada Bollinger Band, ada Moving Average, ada Fibonacci Retracement, ada RSI, ada MACD, macam-macam letak ni. Adakah anda rasa anda akan dapat satu informasi yang accurate, ataupun anda dapat jumpa satu pattern yang obvious? Unlikely kan, sebab terlalu banyak kita akan jadi lagi confused. Anda tak nak anda punya chart nampak macam ni. Okay, sebab terlalu banyak indikator. Alright, kesilapan kedua pula yang lazim pedagang baru buat adalah berdagang pada jam yang pertama bila market buka. Pasar saham Malaysia buka pukul 9. Pukul 9 tu dia dah standby nak masuk position, nak masuk trade. Sebab daripada pengalaman saya, company institution, player besar jarang nak berdagang ataupun buat sebarang transaksi pada pagi sejam yang pertama. Okay, kalau kita masuk tu, likely untuk kita terdedah dengan risiko-risiko yang saya akan tunjukkan nanti. Sini, okey. Kebanyakan pedagang-pedagang baru, trader baru, dia suka nak cari saham apa untuk trade melalui the most active list ni, the most active stocks. Sebab the most active, volume dia paling tinggi. So dia akan cari, volume yang paling tinggi, harga yang buat kenaikan paling banyak, saya nak masuk, saya nak trade juga hari tu. Kesilapan dia adalah, kalau contoh sehari dah naik, contoh macam ni lah, katakan dah naik 9%. Adakah anda nak masuk kalau saham tu dah naik 9%? Terpulang kepada masing-masing, adakah ini cara yang betul? Tapi pada saya, ini adalah cara yang salah. Bukan daripada most active volume, most active stock untuk kita cari saham apa nak trade. Tapi ikut analisis kita tadi. Selepas buat analisis trend, support and resistance, candlestick pattern, itu adalah analisis yang lagi reliable. Kalau anda based on analisis tu, anda selamat. Tapi kalau anda cari daripada most active ni, anda dalam keadaan bahaya. Okay, kita tak nak invest dalam saham yang, kita tak nak trade dalam saham yang dah buat kenaikan almost 20%, 30%, kita masuk lagi sedangkan paras dah tinggi. So itu adalah sangat bahaya. Kesilapan seterusnya adalah terdedah dengan false signal, isyarat palsu pada buy sell queue. Okay, kalau anda pernah trade ataupun anda dah ada brokerage account, contoh M+ ke Maybank ke, macam anda akan nampak macam screenshot saya ni lah, dia punya buy queue, dia punya sell queue. Okay, setengah orang dia suka nak tengok queue mana yang ada nombor yang paling tinggi, so dia percaya situlah. Contoh kalau banyak buy queue dekat sini, dia rasa sinilah support level yang kuat. Sebab ramai orang queue untuk beli dekat sini. So dia percaya support level tu ramai pembeli. So yang itulah support level. Kalau sell pula, bila dia nampak sell yang banyak dekat harga 0.6,
Itu maksudnya itulah resistance yang kuat. Theoretically betul, tapi sangat bahaya sebab contoh satu institution ataupun satu market operator dia sengaja letak banyak order dekat paras ni, dekat harga ni untuk confusekan trader yang percaya bahawa nombor yang banyak ni adalah paras resistance ataupun paras support yang kuat. Dia boleh je kalau dia harga tu contoh 0.6, okey. Kalau harga tu naik sampai almost 0.6, dia remove the order. Dia cancel order. Jadi anda takkan dapat harga tu sebab harga mungkin akan reverse balik ke bawah. Sama juga macam buy Q. Dia boleh letak banyak transaction dekat situ, dia boleh letak banyak order dekat situ untuk nampakkan nombor yang tinggi. Tapi sekali harga almost sampai harga tu dia cancel all the orders. So kita tersalah dapat signal, kita dapat isyarat yang salah, kita dapat false signal. So pada saya ini adalah satu cara yang ramai trader-trader baru buat, dan saya pernah juga terjumpa ramai yang coach kat luar yang ajar cara ni, yang saya nampak ramai yang ikut. Saya agak kecewa lah dekat situ. Saya rasa benda ni tak patut berlaku sebab bila anda lama dalam market, bila anda lama dalam trading ni, anda akan nampak penampakan yang macam ni. Okey. Ni kesilapan. Okey, saya tengok kesilapan. Last kali adalah perkara-perkara yang trader perlu buat kalau anda nak mulakan perdagangan anda dalam menggunakan analytical. Okey. Pertama yang paling saya nak tekankan adalah kita punya risk reward ratio. Penting untuk kita tahu bila kita masuk satu position, apakah potensi kerugian yang kita ambil, okey, risiko yang kita ambil dengan potensi reward, potensi keuntungan yang kita target. Okey, contoh dalam carta ni, saya ada buat support line kat sini, okey, 0.65. Next resistance dekat paras ni, sebab ni the most recent resistance kan, saya cakap tadi kita guna yang most resistant dekat paras 0.878. Resistance lagi satu dekat sini 0.84, 0.85, dengan satu lagi resistance kat sini 0.95 contoh. Okey, kita nak masuk dekat paras ni, entry price kita 0.69. Dekat betul tu bawah 0.7 ni, contoh 0.69. Kita target dia nak ke mana? Kita target harga kita, kalau dia sampai kita nak take profit. Okey, kita nak ambil keuntungan. Okey, first kali 0.78 dekat sini, second 0.85. Kita ambil dua dulu. Okey, kalau harga dia turun balik lepas kita beli, kita nak cut loss dekat mana? Kita nak biar dia terus buat kerugian kan? Mesti kita nak set satu line untuk kita cut loss so that kita tak rugi lagi banyak. Okey, cut loss point kita buat dekat 0.62 katakan, kat sini lah, kat bawah ni 0.62. Okey, so kita kira risk kita guna entry price tolak kita punya cut loss. Okey, 0.69 tolak 0.65. So risk kita cuma risk 0.04. Reward pula kita guna kita punya target price tolak kita punya entry price. Target price pertama 0.78 tolak 0.69, kita dapat 0.09. Target price kedua kita guna 0.85 tolak 0.69, kita dapat 0.16. So dari sini kita nampak kita punya reward double kita punya risk. Okey, lagi tinggi daripada kita punya risiko. Kita tak nak risiko kita contoh 0.7 tapi kita punya reward 0.9. So sangat dekat, sangat tak menarik. Kita punya risk to reward ratio tu sangat bahaya, sangat terdedah dengan risiko untuk kita rugi. So kita nak cari satu entry point yang dia punya risk significantly rendah daripada kita punya reward, ataupun kita nak cari satu entry point yang reward dia significantly lagi besar daripada kita punya risiko. Okay, anda boleh take note lah cara pengiraan ni, risk and reward.
Okay, perkara kedua, yang perkara seterusnya yang trader baru perlu tahu, yes, walaupun kita ada satu trading plan, kita ada satu analysis plan yang kita rasa selesa, yang kita rasa betul pada pengalaman kita, jangan terlalu yakin, jangan terlalu overconfident dengan analisis tu, sebab macam saya cakap tadi, false signal ada potential untuk berlaku, ada probability untuk berlaku. Jadi cara terbaik untuk atasi adalah dengan set cut loss kita, risk and reward kita tu. Jadi walaupun terjadi false signal, walaupun terjadi isyarat-isyarat palsu, kita tahu kita selamat dengan para cut loss kita. Okey. Kedua, lakukan backtest, buat backtest, ujian semula. Effectiveness strategi kita tu, keberkesanan strategi yang kita buat. Sebab sebab tu penting untuk kita record semua perdagangan, semua trading kita, untuk kita ada satu journal, untuk kita ada satu satu historical track record, sama ada strategi yang kita guna pada certain time, pada certain stock berkesan ataupun tidak. Sebab setengah strategi bila kita guna dekat stock A dengan strategi yang sama kita guna dekat stock B, mungkin outcome dia berlainan. Sebab stock A dengan stock B ada profil yang lain, yang berbeza. Jadi penting untuk kita tengok strategi yang mana yang paling sesuai dengan kita melalui backtest ni lah. Okey, ketiga, akui kita tak tahu segala-galanya. Kita tak boleh anggap macam saya dah baca news, saya dah tengok interview, saya dah tengok podcast, saya dah tengok macam-macam, saya dah baca macam-macam. So saya tahu knowledge yang saya ada ni memang TikTok. Saya dah tahu semua. Jangan terlalu overconfident, jangan terlalu macam mana? Rasa diri tu tahu semua, sebab market ni ada banyak player, banyak market operator, banyak pihak yang involved dalam market. Bukan kita seorang je yang tahu support resistance, bukan kita seorang je yang tahu trend line, bukan kita seorang je tahu indicator. Banyak pihak yang actually involved dalam market action tadi tu, tindakan pasaran tadi tu. So in the end, yang paling penting adalah kita tahu cut loss point kita dan tahu kita punya target price untuk kita tahu risk and reward sebelum kita mulakan sebarang perdagangan. Jadi in a glance, kalau anda macam recap balik, kalau anda tengok dari bigger picture, sebenarnya anda dah dapat dah formula tu yang anda boleh gunakan sebelum mulakan apa-apa trading. Anda perlu tahu dari segi trend, anda perlu tahu support resistance, anda perlu tahu candlestick, indicator. Dari situ anda boleh buat conclusion sama ada harga saham ni sesuai untuk beli atau tak. Kalau sesuai untuk beli, anda buat due diligence, risk reward ratio, anda kira balik berapa potensi itu, ada yang risiko yang dia mungkin akan turun balik, di mana anda nak letak cut loss, di mana point yang anda nak target dia naik, dan point itulah anda nak take profit. So in a glance sebenarnya saya dah bagi formula dah sebenarnya nak mulakan perdagangan ni. Okay, so yang tu saya punya last point, that will be my last point. Saya sekarang dah 6, dah 9.45, saya dah 15 minit lebih daripada masa. Sebenarnya kita dah buka 30 minit untuk questionnaire. So saya without further ado, Syaz, mungkin kita boleh start terus lah. Okay. Sekarang kita terima kasih ya Encik Syazni untuk pengkongsian yang diberikan. Okey, sekarang kita akan kejap ya.